Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera korang, selamat malam. Okay, so malam ni kita sambung sesi hari Sabtu. Okay, kita sambung, mak. Okay, kita sambung sesi hari Sabtu. Okay, so kita nak sambung. Hari tu kita dah buat soalan power, energy. Okay, and ada soalan paper 2 sikit. Okay, sebelum kita mula, cikgu ada satu soalan nak uji korang. Ni tak ada dalam soalan tu lah. Tapi ni good question yang ada student tanya petang tadi. So cikgu nak share dengan korang sebab dia masih fresh dalam kepala otak cikgu. Okay, so yang pertama adalah gini. Okay, 12 volt. Dia nampak macam ada beza sikit lah. Mungkin korang boleh salin nanti, boleh cuba. Okay, ni 3 ohm. Ni melibatkan series parallel SPM tahun lepas pun paper 2 series parallel tak ada. So mana tahu tahun korang masuk series and parallel. Okay, so ni yang pertama. Alright, ni yang pertama. Yang kedua, ni bacaan emitter dia berapa? Okay, tu yang pertama. Yang nombor 2, ni ada 2 ohm. Sama macam tadi, 3 ohm, 6 ohm. Okay. Ni 2 soalan. Korang boleh salin dulu. Okay, boleh salin dulu 2 soalan tu. Okay, apa perbezaan yang korang nampak 2 soalan tu? Apa perbezaan yang korang nampak kat 2 soalan tu? Okay. Right. Sampai boleh nampak ni? Boleh dengar suara cikgu? Boleh cikgu. Boleh. Okay. So apa yang korang nampak perbezaan 2 gambar ni? 2 soalan elektrik ni. Dia ada Total resistance. Okay, so total resistance akan berbeza, alright. Okay, total resistance berbeza. Okay. Okay, berapa total resistance untuk the first one? Berapa total resistance untuk second one? Okay, korang simpan soalan ni, kita bincang hujung, right? Kita akan bincang hujung nanti. So ini kita akan bincang hujung. So ni 2 soalan yang menarik lah. Yang menarik sebenarnya yang belah sini ni. Okay, menarik belah tepi. Nanti kita cerita. Yes, sini. Okay. Okay, kita nak masuk kertas 2. Mana kertas 2 ni? Okay, so ini yang kita dah buat hari Sabtu. Okay, ni hari Sabtu, kita sampai sini. Right. Tu kita tak jawab lagi yang ni. Ni nombor 12. Okay, nombor 12, soalan 2012. So, macam cikgu tunjukkan sebelum ni, cikgu tunjuk dekat list soalan yang selalu keluar. Kalau elektrik, okay, korang boleh nampak kat situ. Okay, so soalan yang selalu keluar, okay, kalau kata dekat bahagian paper 2, melibatkan bahagian essay, so korang boleh nampak itu nombor 12. 2009 duduk nombor 12, 2010 duduk nombor 12, 2012 pun dekat nombor 12, 2011 dia tak ada. 2011 dia masuk series and parallel. Okay, 13 ulang balik, 14 kat sini, 15, 16, okay, 15 tak ada soalan elektrik paper 2. Okay, tahun 2015 tak ada soalan elektrik paper 2. 2016 ada balik. And then 2017 ada, 2018, 2019.
Okay, so korang boleh nampak kat situ lah dia punya soalan. So yang kat sini, nombor 12 maksudnya bahagian C akan ada kira-kira. So dia akan mula contohnya macam ni. Okay, so dia kata a bulb has a power rating of 6 volt, 18 watt. Soalan dia, what is the meaning of power? Apa maksud kuasa? Dia tanya maksud kuasa je. Dia bukan tanya maksud atas ni. Yang maksud atas ni 6 volt, 18 watt kita dah bincang. Kita dah bincang dalam kelas yang lepas. Maksud dia maksud dia yang ini. Soalan nombor apa itu? Rasa macam baru jawab. Ting. Mana aku maksud power tu? Ni. Okay. So ni dekat muka surat 313. Okay, dekat 313 tu hari tu kita bincang apa maksud 240 volt and 60 watt. Okay. Tu yang kita belajar hari tu. Okay, tapi soalan tadi bukan maksud 240 volt berapa watt, maksud power. Apa maksud power? Okay, apa maksud power? Okay, so apa maksud power? Kita batas balik ke muka surat bawah tadi. What is the meaning of power? Okay, siapa nak cuba apa maksud power? Kadar tenaga elektrik yang dipindahkan atau dilesapkan. Okay, good. Okay, tu maksud dia betul. Macam Putra tulis tu. Bahasa Melayu dia betul lah. Kadar tenaga. Sekejap, cek korang tak keluar. Okay, so kadar tenaga elektrik. Okay, so kita ambil jawapan korang tu. Cikgu copy terus. Okay, kadar tenaga elektrik yang dipindah atau dilesapkan. And Nurin tolong jawab in English. Rate of energy transferred or lost. Okay, betul. Sebab power, sebenarnya power formula dia is energy over time. Energy over time. Any formula yang ada time kat bawah, korang boleh guna perkataan rate, kadar. Okay, contohnya macam bab 2 banyak bab 2. Acceleration. V minus U over T. Ni pun boleh buat pakai perkataan rate of change of velocity. Okay. Ataupun apa lagi? Velocity, displacement over time, sesaran bahagi masa. Kadar perubahan sesaran. Okay, kadar perubahan sesaran. Kadar perubahan rate of change of displacement. Tu benda-benda yang ada masa korang boleh guna perkataan tu. Okay, good. Okay, itu untuk A. Okay, cuba kita recap balik. Kalau 6 volt 18 watt, apa maksud dia pula? 6 volt 18 watt. Macam kita bincang kelas hari Sabtu. Apa maksud 6 volt 18 watt? Kita nak cerita apa tu? Okay, apa nak cuba? Korang boleh buka speaker kalau nak cakap ataupun korang nak type pun boleh. Mana-mana yang selesa. Everyone in waiting room. Ada orang kat waiting room ke? Tak ada pun. Right, so kita ada 44 orang. Siapa nak cuba? Daripada 44 orang ni. Okay, so Syakira, thank you. 18 joule produced when connected to power supply of 6 volt. Okay, yang ni betul tapi juga kena tambah sikit. Okay, kena tambah sikit. Right. Okay, so kalau bahasa Inggeris ni kita tambah 18 joule of energy produced per second when connected to power source of 6 volt.
Okey, 18 joule tenaga dihasilkan per saat apabila disambung pada sumber kuasa 6 volt. Itu maksud. So nombor ni boleh tukar tau. Nombor ni boleh tukar. Nombor ni dengan nombor ni boleh tukar. Dia boleh buat like 1000 joule, tapi ini 240 volt dia boleh tukar. Nombor tu boleh tukar. Okay, no worries. Maksud dia kekal sama. Right. Okay. So kita pergi to the next question. So soalan pertama, dia akan start dengan maksud. Selalunya dia akan start dengan maksud, dia akan start dengan soalan awal-awal selalu start macam tu lah. Maksud, meaning ke, okay, tu yang soalan pertama. Soalan nombor 2 dia, B kat sini. So dia kata ada 2 mentol. So connected in a circuit. Okay, ada 2 mentol. So ada 2 mentol, maksudnya ini dia letak soalan series parallel. Okay, series parallel. So kat sini series lah, P dengan Q ni dalam keadaan sesiri. Okay, lepas tu dia kata if another bulb is connected to XY parallel to bulb P, okay, parallel to bulb P, explain what happened to the reading of ammeter and voltmeter. Okay, parallel to bulb P. Maksudnya kalau dia tambah satu lagi mentol parallel kat sini. Okay, apa jadi kepada reading of ammeter and reading of voltmeter? 4 markah. Okay, bagi tahu reading of ammeter, what happened, the reason, and reading of voltmeter, what happened and the reason. So korang akan dapat 4 markah. Okay. So tu kebat dia. Okay, siapa nak cuba dulu? Okay. So bila tambah yang warna merah ni dalam gambar tu, cikgu tambah yang warna merah, what happened to the reading of voltmeter and the reading of ammeter? Okay. V sama. V tak boleh sama. Sebab dia punya resistance dah berubah. Okay. Okay. So ni konsep penting untuk korang faham because in paper 1 dia akan tanya benda sama. I sama. I sama. I pun tak sama sebab dia letak satu lagi bulb. Okay, dia letak satu lagi mentol. So resistance dia berubah. So current dia takkan sama. Current naik. Okay. Kenapa current naik? Siapa yang cakap current naik? Kenapa current naik? Current naik sebab resistance turun. Okay, good. Current naik sebab resistance turun. Okay, so cikgu buat macam ni lah. Kita buat nombor. Korang ni kalau benda-benda macam ni, cikgu tahu. Kalau tak ada nombor, dia tak nampak. Kita letak macam ni. Cikgu letak dulu ni 2 ohm. Sini 2 ohm. Okay, kita abaikan warna merah tau. Sekejap, warna merah dengan warna purple ni nampak macam sama. Cikgu tukar. Warna hijau. 2 ohm. 2 ohm. Okay, cikgu tukar. So kita tengok yang warna hijau tu. Ni before tambah lagi 2 ohm. Ni before before tambah. Okay. Untuk bagi korang lagi clear, kita letak volt ni contohnya berapa Okay, letaklah 6. 62 jap, senang nanti bagi. Nombor tak cantik, nanti susah. 12. Okay, cikgu letak ni supaya senang nampak nombor je. Okay, so first step, kalau kata belajar elektrik, first step pertama, tolong tengok dulu resistant ataupun mentol. Kalau hanya ada satu, boleh terus pakai V equals to IR. Okay, ataupun kalau soalan tu melibatkan EMF, boleh terus pakai V equals to I R plus IR. Okay, dengan syarat there's only one bulb. Tapi kalau you have more than one, korang kena tambah step satu lagi. Which is the first step will be find the total resistance. Jumlah rintangan. Okay, cari dulu jumlah rintangan. Lepas cari jumlah rintangan baru boleh pakai V sama dengan IR.
Ataupun kalau soalan tu EMF, boleh guna cikgu salah tulis. EMF IR plus IR. Okay, so kalau ada more than one, this is the first step, this one will be the second step. Okay, sekarang ni lebih daripada satu. So kita nak buat hijau dulu. Hijau tu, so first total resistance in series 2 campur 2, so resistance dia 4 ohm. Bila dapat total resistance, step pertama selesai, buat step nombor 2, V sama dengan IR. So kita cari I dulu. I dia akan jadi V over R. Okay, so 12 bahagi 4. So dapat 3 ampere. Okay, 3 ampere. Lepas tu bila kita tahu series, I is the same. So nilai V pada mentol tu, adalah current yang sama darab resistance dia. Okay, V1, I1, R1. So current yang sama 3 ampere sebab series current tak berubah. Darab dengan resistance, cikgu tunjuk contoh katalah 2. So 3 darab 2, so V1 adalah 6 volt. So kalau cikgu ada dekat sini, sini pun 6 volt. Okay, so 6 volt, dapat balik 12 volt. Alright, so sebelum cikgu sambung, clear tak yang ni dulu? Okay, kenapa cikgu kata yang mentol P 6 volt, mentol Q 6 volt? Current sama. Berapa current yang masuk sini? 3 ampere. Berapa current masuk sini? 3 ampere. Okay, korang kena ingat recap balik kelas pertama. What is current? Current is rate of charge flow. Maksudnya bila dia baca 3 ampere, bermaksud ada 3 charge yang lalu emitter tu pada setiap satu saat. So 3 charge tu tak ada jalan lain, dia hanya ada satu jalan. So berapa yang masuk mentol P? 3. Berapa yang masuk mentol Q? Pun 3. 3. Sepanjang jalan ni semua 3. Sebab tu kalau series, same current. Okay, kalau cikgu laju ataupun korang tak faham, bagi tahu. Right, sebelum cikgu masuk yang sebelah. Okay, siapa ada soalan sebelum cikgu masuk the second one? Okay, try to understand dulu. Cikgu bagi masa kejap. Okay, sekejap. So cikgu takut korang confused. Cikgu tak nak buat warna merah. Cikgu buat warna purple. Purple lah. 3. Cikgu, apa yang 6 volt yang dilukis dekat warna hijau? Oh, 6 volt tu maksudnya in series we have same current. Tapi kita takkan ada apa namanya? Kita ada same current. So current dia 3 ampere. So kalau kita nak cari berapa voltage Q, is the same current darab resistor Q. Which is current is 3, resistor Q is 2, 3 darab 2, 6. Okay, tu maksud yang cikgu tulis 6. So yang belah sini pun berapa voltage across P will be the same amount of current times resistance P. So dia akan jadi 3 darab 2 juga 6. Okay, clear tak? So the total voltage VP campur voltage Q akan dapat balik 12 volt, which is voltage daripada bateri. 6 campur 6, 12. So itu cikgu pakai warna hijau. Okay, try faham hijau dulu. Baru cikgu boleh pergi yang sebelah satu lagi. Okay, so ini soalan yang bila conceptual memang ramai sangkut. Sebab tak boleh bayangkan konsep tu dia tak nampak. Okay, can I move to the next one? So next one, bila yang cikgu buat warna merah? Maksudnya, we add another 2 ohm resistor. Okay, kalau pada siapa yang tanya, cikgu pun dapat 2 ohm tu tak ada pun beritahu. I just put a number to make it easier for you to understand. Okay, cikgu letak nombor tu nak bagi korang lagi nampak hubungan dia. Right. Okay,
So cikgu masuk yang warna merah. Warna merah tu maksudnya sekarang ni resistor dia bukan lagi 2 campur 2, 4. Because I have 3 resistor. So bila cikgu ada 3 resistor, first kali yang kena cari adalah between X dengan Y tu, yang atas dengan bawah tadi. Atas ni ada 2 ohm, dekat bawah ni ada 2 ohm. So kena selesaikan ni dulu. So kalau cikgu selesaikan yang ni, 1 over resistance 1 over 2 plus 1 over 2, korang akan dapat 2 over 2, which is kalau terbalikkan pun 2 over 2, so resistance dia 1. Okay, tapi tu belum final lagi sebab dia ada 2 ohm dekat Q. So the total resistance is actually 1 ohm plus 2 ohm. Okay, 2 ohm tu yang dekat Q, ni dekat Q. So jawapan dia, resistance dia jadi 3 ohm instead of 4 ohm. Maknanya resistance dia berkurang. Okay, resistance dia berkurang. So kalau kita nak cari current, so current dia akan different. Because current is V over total resistance, battery to supply 12 volt over 3, so 3 bahagi 12 bahagi 3 akan dapat 4 ampere. So there will be higher current. So kalau dia tanya what happened to the ammeter, the reading of ammeter increase. Reading of ammeter increase. Reason dia as the total resistance will be decrease. Okay. Bahasa Melayunya bacaan ammeter bertambah. Okay. Kerana jumlah rintangan berkurang. Okay, 2 markah. Baru 2. Okay, apa satu lagi yang dia minta? What happened to the voltmeter reading pula? Okay. So sekarang ni untuk warna merah, tadi cikgu guna warna purple, sekarang cikgu pakai warna merah. So warna merah, kalau tadi 3 ampere, sekarang kita baru kira tadi dapat 4 ampere. Oops. Sekejap, padam dulu. 4 ampere. Okay, so cikgu letak, apa nak pakai warna merah agak? Nanti pening. Pakai warna, apa kan? Tengok tu banyak warna pun tak tahu nak pilih. 4 ampere kat sini. Okay, ni korang kena tengok betul-betul. Ni penting. Okay, 4 ampere So bila ada 4 ampere, cikgu pergi sini. Cikgu pergi sini. Fokus kat warna biru Cikgu sampai dekat X. Okay. Sekarang ni, dia yang sampai dekat junction ni 4 ampere. So current tu, which is recap balik, 4 ampere mean there will be 4 charge flow in 1 second. Ada 4 charge. Sampai kat sini, charge ni ada 2 jalan. Dia boleh pergi mentol bawah ni, dia boleh pergi mentol atas. Persoalannya, dia ada 2 jalan. And then dua-dua ni 2 ohm, 2 ohm. Korang rasa apa jadi pada current? Apa jadi pada current? Current berpecah. Okay, current berpecah. Bolehlah berpecah. Daripada 4 dia ada 2 jalan. So dia split. So 2 naik atas, 2 pergi sini. Okay. So kat sini dia punya important part. Kalau kita nak kira V dia sekarang, kita tak boleh buat 4 darab 2. Sebab current yang masuk dekat P bukan 4, tapi hanya 2 ampere darab dengan 2. So korang dapat bacaan dia 4 volt instead of
6 volt tadi. Warna hijau kita kira 6 volt. Sekarang bacaan dia hanyalah 4 volt. Bukan 6 volt. So what happened to the reading of voltmeter? So ingat balik. Warna hijau ni maksudnya sebelum letak mentol. Yang cikgu buat warna biru ni lepas dah letak mentol secara parallel. So what happened to the reading of voltmeter? Reading of voltmeter akan decrease. Okay, reading of voltmeter will be decrease. Teng-teng. Okay. So reading of ammeter increase, but reading of voltmeter decrease. Okay. The reason is kenapa decrease? Itu yang best tu. Kenapa decrease? Okay. So kita patah balik, cikgu tunjuk balik. Okay, so jawapan current has two junction. Current decrease, arus mengecil. Oh, boleh? Arus mengecil boleh? Okay. So the current flow through XY decrease. Okay, so bacaan voltmeter berkurang kerana arus yang melalui XY berkurang. Okay. So tu reason dia. Kalau reason dia total resistance increase, betul ke cikgu? Total resistance dia kita tengok balik. Total resistance dia tak increase. Okay, kita banding balik cikgu start balik. Okay, total resistance across XY decrease. Oh, boleh juga. Reading of voltmeter decrease. Korang nak buat reason dia because nak buat reason dia because total resistance across XY decrease. Betul? Betul? Okay. Nak buat kerana rintangan merentasi XY berkurang. Boleh? Betul? Betul Farah? Itu betul. Okay, so cikgu ulang balik supaya korang nampak. Okay, cikgu start balik. I try to explain again. Okay, first one. Okay, soalan dia kata, okay, kita start. Maknanya soalan dia mula-mula dia ada P dengan Q. So the question tell you, if you have another bulb, ada lagi satu mentol yang diletakkan selari parallel dengan P, merentasi XY. So cikgu pun letak warna merah tu. Warna merah tu nak menunjukkan if kita letak yang warna merah tu, apa jadi? Tu soalan dia. Apa jadi kepada ammeter, apa jadi kepada voltmeter. So untuk korang faham konsep tu, sebab dekat sini 4 markah ni memang selalunya kebat. So kalau korang rasa confused, tinggal dulu. Waktu exam kalau confused yang soalan ni, tinggal dulu. Okay, kalau rasa confident, terus try. Tapi kalau tak confident, tinggal dulu. Sebab kat bawah ada markah lagi banyak. Okay, so dia punya konsep dia, kita ambil dulu yang sebelum warna merah tu wujud. So sebelum warna merah tu wujud, cikgu guna warna hijau. So warna hijau, cikgu letak nombor supaya korang lebih faham. So I just put a number. Resistance of the bulb is 2 ohm. Bila dia kata identical, maksudnya semua bulb 2 ohm. So cikgu letak 2 ohm dekat P, 2 ohm dekat Q. Okay, so maknanya before ada mentol warna merah, the total resistance is 2 plus 2. This one, 2 plus 2. So total resistance dia sebelum ada warna merah tu adalah 4. Okay. Jadi kalau kita nak cari berapa total current, kita pun kira total current. Kita dapat 12 volt yang cikgu letak dekat bateri tadi, 12. Okay, 12 volt bagi dengan total resistance 4, kita dapat 3 ampere.
Okay, so bila dapat 3 ampere, kalau lita tu series, maksudnya current will be the same. Okay, current will be the same. So kita boleh kira berapa voltage yang lalu P. Same current, 3 darab 2 dapat 6. Okay, same current darab ni dapat 6. So VP campur VQ dapat balik 12. Okay. Lepas tu, bila kita letak mentol pula, cuba warna merah. So bila warna merah, cikgu letak kat sini. Okay. So remember macam cikgu cakap awal tu, series parallel tahun lepas tak keluar. So soalan macam ni possible keluar untuk korang punya SPM. Okay, series parallel tak keluar tahun lepas. So kat sini ada, bila letak 2 ohm tadi, so the total resistance is different. So first kita settlekan dulu dekat XY, 1/2 plus 1/2 dapat 1. And then kita settlekan P campur Q. So P campur Q 1 campur 1 time plus 2 dapat 3. Maksudnya bila kita letak je mentol satu lagi, daripada 4 resistance dia berkurang jadi 3. Okay, bila resistance dia berkurang, kita boleh cari current. So kat sini cikgu tunjuk contohnya, current ni kita dapat 4. So current dia bertambah. Okay, so kalau dia tanya apa jadi kepada bacaan ammeter, so first the reading of ammeter increase as the total resistance decrease. Itu dia punya reason. Bacaan ammeter bertambah 1 markah, jumlah rintangan berkurang 1 markah. Okay, kedua dia tanya apa jadi pada bacaan voltmeter. Voltmeter tu dia letak dekat sini. Okay, voltmeter tu dia letak dekat sini, dekat bawah tu, bawah P. So kita kira tadi warna biru tu, 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm, 4 ohm sampai dekat X ada 2 jalan. So bila ada 2 jalan dia pecah 2. Okay, dia pecah 2 tu cikgu letak 2 ampere dengan 2 ampere. The reason is sebab kita kata resistance dia sama. Kalau resistance dia tak sama, itu cerita lain. Sekejap lagi cikgu cuba tunjuk. Okay, so dia pecah 2. So current yang masuk dekat P hanyalah 2 ampere. So 2 darab dengan 2 dapat 4 volt. So tadi 6 volt, sekarang 4 volt. Maksudnya voltmeter dia berkurang. Okay, reading of voltmeter is decrease. Current flow through XY decrease, ataupun tak nak buat yang tu, boleh juga buat the total resistance across XY decrease. Okay, voltan berkurang kerana arus yang melalui XY berkurang, ataupun rintangan merentasi XY berkurang. Dapat 4 markah. Okay. Clear tak? Alright. So, ada soalan ni, dia tanya, cikgu kalau kita add on bulb yang resistance dia berbeza, macam mana kita nak tahu pecahan current kepada bulb 2 ohm dan berapa current kepada 3 ohm? Okey. So ini balik kepada soalan yang cikgu tanya awal-awal kelas tadi. Cikgu bagi tahu korang yang kita nak bincang kat ujung kan yang ni. Macam ni. Okey, macam ni . Alright. Kita cuba settle yang belah kiri dulu. Okay, kita cuba settle belah kiri dulu. Ni different resistor. 1, 6 kat atas, 3 kat bawah. Macam ni pecahan dia kalau tak sama. Soalan dia, kalau resistance dia tak sama, macam mana nak tahu berapa banyak current? Okay, first kita kena cari total current. So sebelum boleh cari total current, kena cari total resistance. So kita start dulu. Berapa total resistance? Okay, korang kira dulu. Berapa total resistance? Okay, 1/6 plus 1/3. So basically korang akan dapat 1/6 plus 2/3. So mathematically 3/6. 2/6. So 3/6 is 1/R. Yang 4 ni paling penting kalau paper 1 atau paper 2. Jangan lupa tukar. So resistance dia adalah 6/3. So 6/3 2 ohm. Okay, so dah dapat total resistance. Apa step seterusnya? Cari current. So total current is voltage bahagi total resistance. Okay, so total voltage 12 bahagi 2. So dapat berapa current dia? 12 volt bagi 2. 12 volt bagi 2, 6. 6 ampere. Okay, maknanya bacaan ammeter will be 6 ampere. Ni 6. Okay. Alright.
So ni parallel. Parallel, apa yang sama bila parallel? V will be the same. V dia sama. So current yang sama pergi sini, sampai junction sini. Sama juga case dia. Sampai junction ni, dia akan pecah. Okay, so sum of the current pergi kepada 3 ohm and another current boleh pergi ke atas. Persoalan dia berapa? Okay. So, kita tahu parallel, V is the same. So at the end, V sama dengan IR, V dia kena 12. Okay, ni pun sama bawah ni. V sama dengan IR, at the end V dia kena 12. Persoalan dia, berapa darab 6 dapat 12? Berapa darab 3 dapat 12? Okay, so korang boleh tahu kat situ. So berapa current yang lalu 6? 2 ampere. Berapa current yang lalu 3? 4 ampere. So 4 ampere pergi sini, 2 ampere pergi sini. Cikgu. So kalau dia jumpa balik, sini 2 ampere, jumpa balik kat sini, turun bawah 6 ampere. Okay, yes, ada soalan tadi? Kalau cari yang 3 ohm, lepas tu tolak je dengan 6. Boleh kan? Boleh, boleh juga. Boleh. Maknanya 6 tolak tu dapat juga. Boleh. Okey. Tu creativity maths lah. Mana-mana nak pakai boleh. Cikgu buat satu-satu. So creativity maths kalau korang tahu kat situ ni. Tapi selalu konsep dia macam ni. Mana resistance tinggi, current dia rendah. Okay, korang boleh buat ratio. Kalau tak nak boleh buat ratio. Ratio maksudnya 3 dengan 6, ratio dia 1/2. So current dia pun akan jadi ratio 1/2. Boleh buat nisbah. Boleh buat ratio. Okay. Okay, sekejap. Cikgu kalau ada satu voltmeter antara perintang 3 ohm dengan 6 ohm. Sekejap. Cikgu cuba faham soalan. Cikgu kalau ada satu voltmeter antara perintang 3 ohm dengan 6 ohm dipasang selari 1 ohm. Okay. So kat sini kena hati-hati. Okay, cikgu copy soalan ni to everyone supaya everyone boleh baca. So everyone in meeting room lah. Oh yelah, everyone in meeting room. Betul lah. Korang kat meeting room. Okay, boleh baca. Okay, so cikgu kalau ada satu voltmeter antara perintang 3 ohm dengan 6 ohm, satu pasang selari, satu pasang siri. First kena faham, voltmeter tak boleh pasang siri. Voltmeter tak boleh pasang siri. Voltmeter kena pasang selari. Okay, so kalau voltmeter dia pasang siri, tak boleh baca. Ammeter je boleh pasang siri. So kalau katalah letak voltmeter kat sini. Okay, letak voltmeter kat atas ni. Berapa bacaan dia? Bacaan dia kekal 12. 12. Sebab parallel V sama. Okay, parallel V sama. Dapat tak? Ini cikgu rasa benda-benda yang dia akan suka tanya lah. Kalau dia nak tanya soalan series dan parallel. So ni antara benda yang dia suka tanya. Tengok korang faham tak konsep series dan parallel. Current pecah, bila current nak pecah, kenapa dia pecah, siapa volt, mana volt sama, okay, parallel ke series, voltage sama, okay, current sama, parallel ke series, okay, selari ke seri. Tu perkara konsep yang memang korang kena ingat. Okay, korang kena ingat yang tu. Oh, satu lagi kalau kat paper 1, kat paper 1 kan, perangkap dalam paper 1 antara yang dia suka tanya series parallel adalah benda ni. Yang cikgu buat warna merah ni. Okay, contoh kalau series total resistance dia formula ni tak bagi. So korang nak tahu kalau series tambah semua. Okay, kalau parallel 1 over R, 1 over R. Okay, ni memang tak bagilah. Ni korang memang kena ingat. Ni memang tak bagi. And yang penting untuk parallel, jangan lupa susun balik 1 over R tu untuk dapatkan R. Cikgu warna merah tu dekat nota tu. Okay, and satu perkara yang korang kena ingat adalah untuk series ni standard lah, logik lah. Kalau korang tambah lagi perintang,
tambah lagi. Nombor dia jadi lagi besar lah. Contohnya kalau resistor 1 2, 2 campur 2 campur 2, 6. Cikgu letak lagi 2 jadi 8. So tambah lagi perintang lagi tinggi. Logik. Okay, parallel dia pelik sikit. Parallel lagi korang tambah lagi rendah. Lagi korang tambah lagi rendah. So contohnya korang ada 2 ohm tadi kan. 2 ohm kalau satu je 2 ohm. Tapi 2 ohm letak atas 2 ohm. Ada 2 perintang. Okay, tapi parallel. 2 ohm 2 ohm jadi 1 ohm. Lagi bertambah lagi rendah. Resistance dia berkurang. Lagi korang tambah the number of resistor, number of bulb, resistance dia kurang. Okay, resistance dia kurang. Okay, so another one is bila nilai R dia besar, nilai voltage dia besar. Okay, nilai R dia besar, nilai voltage dia besar. Maksudnya macam ni. Nilai R besar, voltage besar tu maksud cikgu macam ni. Contoh cikgu ada 6 volt. Sini cikgu ada 2 ohm. Sini ada 4 ohm. Okay. Lepas tu dia tanya. A1, A2. Okay, bandingkan V1, bandingkan V2. Ni paper 1 suka keluar. Okay, kita bandingkan salah satu. Kalau kita ini, okay, first series ke parallel? Series ke parallel? Itu nombor 1. Okay, series ke parallel? So korang kata mana? Series. Okay, kalau series apa yang sama? Current sama. Current sama. Maksudnya berapa nilai A1 itulah nilai A2. Sama. Okay, tapi kalau dia tanya voltmeter, which is voltmeter yang selalu korang confuse. Voltmeter macam ni. Voltmeter kalau R dia rendah, V dia rendah. Kalau R dia tinggi, V dia tinggi. Okay, sebab balik pada formula V equals to IR. Bila series, ini constant, current sama. So kalau resistor tinggi, voltage tinggi. Okay, cuba kita buat perbandingan V1 dengan V2. Siapa lagi tinggi, siapa lagi rendah? Siapa lagi tinggi, siapa lagi rendah? V2 tinggi. V2 lagi tinggi. V2 lagi tinggi dari V1. Okay, so series same current. Ini antara soalan-soalan konsep lah yang suka tanya. Okay, soalan konsep. Cikgu. Yep. Saya pelik kenapa kalau yang parallel circuit tu current berpecah tapi voltage still sama. Okay. Itu saya macam pelik lah macam tu. Okay. Kena faham dulu maksud voltage. Apa maksud voltage? Ingat balik, apa maksud voltage? Hari Sabtu itu cikgu beritahu. Kalau 6 volt tu apa maksud 6 volt? 6 volt tu sebenarnya 6 joule of energy per charge. Okay. Energy required to bring a unit charge throughout the circuit. Okay. Berapa tenaga yang dia bekalkan untuk membawa charge dalam 1 liter. Okay. So dia bawa tu dia kira macam ni tau. Daripada hujung sini sampai hujung sini dia akan bawa charge, maknanya charge nak bergerak dari hujung sini sampai hujung sini perlukan 6 joule untuk bawa satu charge. So bila dekat bawah ni samalah hujung sini sampai hujung sini. Okey, berapa jumlah tenaga yang diperlukan? 6. So bila contoh macam ni ini kalau kita kira ini akan dapat 2 volt, sini dapat 4 volt. So dapat jumlah dia balik dari hujung sini sampai hujung sini dapat balik jumlah dia 6. Okey. Kalau parallel, kenapa parallel kenapa V dia sama? Okey, contoh kita ambil ni lah. V ni kan. Kita ambil ni tadi. Okey, so kat sini cikgu pakai warna okey, tak baca pakai warna mana. Warna biru ni lah. Okey. So bateri dia dekat bawah ni cikgu buat 12 volt. So 12 volt tu maksudnya daripada bucu hujung ni sampai bucu hujung ni perlukan 12 volt, 12 joule per charge. So sama juga, bucu sini sampai bucu sini perlukan 12.
Bucu sini sampai bucu sini perlukan 12. Dapat tak? Dia memang bucu cikgu. Mudah je kita ambil macam tu lah. Bahasa mudahnya cikgu ambil macam tu. Maknanya Oh, strip tu okey. dia perlukan sama lah. 12. Boleh. Boleh? Okay. So, sebab tu V dia sama. Kalau parallel. Kalau ni V tak sama. Current sama. Sebab apa current sama? Sebab current tu charge. Maksudnya charge ni tak ada jalan lain. Dia ada satu jalan je. Dia ada jalan ni je. Dia tak boleh nak pecah. Dia tak boleh pergi tempat lain. So berapa banyak mula-mula yang bergerak tu, itulah jumlah. Kata ni 1 ampere lah sampai habis. Dia tak boleh pecah. Sebab dia tak ada jalan nak pecah. Dia tak ada jalan lain. Dia ada satu jalan je. Okay, clear? Boleh cikgu. Terima kasih. So, yang ni juga penting untuk transistor. Tapi because transistor dah masuk SPM tahun lepas. So, biasa-biasa je lah. Okay. So, next one. Okay. So, tu soalan konsep dah, 4 markah. So, kalau exam sebenar, kalau rasa macam confused nak goreng, jangan goreng dulu, biar dulu, lepas tu baru korang menggoreng 4 markah tu. Jawab yang boleh dapat markah dulu. Okay, bila nombor 12 akan ada kira-kira. Ni kira-kira dia. Okay, so kira-kira dia kata mentol ni, setiap mentol ni level 6 volt. Okay, setiap mentol tu level 6 volt 18 watt. 6 volt 18 watt. Okay, 6 volt 18 watt. Okay, korang tengok dia punya mentol tu sambung secara apa? Parallel. So parallel apa yang sama? Same voltage. So tengok voltage dia 6 volt. So boleh tak mentol tu menyala? Boleh tak semua mentol tu menyala? Sebab dia supply 6 volt je. Mentol tu ada 3. Boleh. Kenapa boleh? Jadi parallel. Sebab dia Boleh juga. bila parallel, V dia sama. Maksudnya mentol pertama pun dapat 6 volt, mentol kedua dapat 6 volt, mentol ketiga pun dapat 6 volt. So cukup 6 volt, mentol dia menyala. Mentol dia akan keluarkan 18 watt. 18 watt. Siapa nak tanya? Ya, Pan. So kalau di series, kalau dia series, each bulb dapat 2 lah kan? betul. Kalau dia series, each bulb akan dapat 2 volt je. So boleh tak menyala? Boleh juga. Tapi? Malap. Malap. Okay, tapi malap lah. Okay. So soalan fine tu maksudnya macam ni kan? Maksudnya kalau cikgu ada 6 volt ni, okay 6 volt, lepas tu mentol ni kita letak series tu. Apa jadi? Kalau letak series, dia akan kongsi. Maknanya ini akan dapat 2 volt, 2 volt, 2 volt. Dia tak macam parallel. Parallel setiap dapat satu. Setiap seorang dapat volt yang sama. Satu lagi kelebihan parallel apa? Kelebihan parallel, kalau satu mentol terbakar, katalah yang ni terbakar, Dia tak terbakar semua. dia tak terbakar semua. Hanya satu je yang tak berfungsi macam tu. Okay. Alright. So sekarang ni soalan kira. Ya, ada soalan lagi? Nak tanya cikgu kalau Boleh. kalau light intensity tu depends on voltmeter ke ammeter, macam current or potential difference je. Oh, okay. Actually, dia depend on power. Maksudnya bila kita cerita power, dia depend kepada current dengan voltage. Depend pada current dengan voltage. So kalau contoh macam ni, macam ni kan dia 18 watt. So kalau 18 watt, power 18, kita boleh carilah current. V dia 6. So current dia, setiap current tu berapa? 18, 6. Aku fail pula ni. 3 kan? So current dia 18 bagi 6, 3. Okay, 3 ampere. Tapi 3 ampere tu bukan dekat semua tu. Bukannya current dari sini 3 ampere tau. Kena faham. Dari sini bukan 3 ampere. 3 ampere tu kat mana?
3 ampere masuk sini. Biar. 3 ampere masuk sini. So berapa total current? 9. 9. Maksudnya daripada bateri charge yang bergerak 9 charge per saat, 9 ampere. 9 ampere, sini pun masih 9. Okay, sampai sini 3 turun. Mana lagi 6? 6 pergi sini. 6. Okay, sampai sini 3 turun. Mana lagi 3? Pergi depan. Faham tak? Okay, kalau cikgu buat bawah, berapa ampere bawah tu? 3. 3. Okay, sampai sini dia bergabung dengan 6. So kalau dia letak kat tepi ni 9 balik. 10. 9. So kat mana, kalau kata paper 1 kan, paper 1 kalau parallel macam ni, you must be careful with the position of the ammeter. Tapi setakat ni SPM dia tak pernah test macam tu lah. Trial Try SBP, try MRSM. Be careful dengan position ammeter. Sebab korang belum trial kan. Soalan SBP, soalan MRSM selalu tipu dengan kedudukan ammeter. Contohnya, dia kata berapa bacaan ammeter tapi dia duduk kat sini. Korang pun kira lah bagai nak rak, korang kira total resistance, korang kira current, lepas tu dapat current. Korang dapat 9, korang happy, korang jawab 9. Padahal 9 tu kat sini. Yang dia tanya ammeter yang dekat sini. Tu benda-benda yang kena careful. Soalan macam ni yang pernah jumpa, MRSM selalu keluar. SVP tak adalah, MRSM selalu keluar. So careful dengan ammeter, especially for paper 1. Okay, cikgu soalan paper 1 selalu tanya which one bulb yang menyala dengan nyalaan paling terang. Ambil yang dipasang paling dekat ke? Okay. So kalau paper 1, yes, paper 1 ada soalan tanya manakah antara lita berikut yang paling cerah. Alright. Kalau soalan SPM, korang ambil yang rintangan paling rendah. Okay. Maknanya lita parallel lah. Lita parallel sentiasa akan dapat yang paling cerah. Okay, parallel akan sentiasa dapat yang paling cerah. So korang tak payah fikir yang lain. Kalau cerah je ambil parallel. Okay, cerah je ambil parallel. Alright, tu cerita current. Dia tak tanya current pun, dia tanya apa? 5 markah. Okay, kalau bahagian nombor 12 ni, bahagian essay memang ada 5 markah. 5 markah pertama dia, resistance of 1 bulb. Dia tak tanya current. Cikgu cari current. Tapi dia tanya berapa resistance 1 bulb. Apa idea korang nak jawab kat sini? V ikut IR. Okey, maknanya cari P sama dengan VI. Lepas tu, dah dapat I tadi. I tadi dah dapat 3. P bahagi V. 18 bahagi 6. Dapat 3 ampere. Lepas tu, guna V sama dengan IR. Boleh juga. Okey, so berapa R dia? V over I. V dia nak ambil berapa? V dia 6. Bahagi dengan 3, so dapat 2 ohm. Boleh? Tak salah? Ini betul? Okay, tapi siapa ada cara lain? Ada cara lain tak? Ada cara lain, tapi korang perlu ingat formula. Kalau cara yang kita tengah tulis ni, dua-dua ni ada dekat list. PVI ada dekat list, VIR ada dalam list. Dalam list of equation, dua-dua ni wujud. So tak payah, maknanya tak perlulah benda yang hafal. Okay, kalau kata nak pakai yang hafal, boleh direct. Okay, apa formula power yang pakai direct? V square over R. Yang ni boleh dapat direct. Maknanya R dia adalah bersamaan dengan V square over P. So 6 kuasa 2 bahagi dengan 18. So 6 kuasa 2 36 bahagi 18 dapat juga 2. Sama je. Okay. Cara merah dapat markah, cara biru dapat markah. Tak ada pula dia akan tak boleh dia pakai VIR, tak boleh. Tak. Dia akan terima. Dua-dua dia terima. Korang pakai P V square over R, formula yang kena ingat pun boleh dapat 2. Korang pakai PVI VIR pun dapat 2. So terpulang nak pakai mana. Okay, bila dah tahu 2 ohm, sekarang dia suruh kira the total resistance. Macam mana kita nak kira total resistance? So setiap tu 2 ohm. Okay, so parallel pula tu. So kita kira guna formula
1 over R equals to 1 over 2 plus 1 over 2 plus 1 over 2. So dapat berapa? Okay, 3 2 over over 3. 3 over 2. ni 3 over 2. Tapi betul tak 3 over 2? Tak, kena Tak. balik. 2 over 3. Okay, kita balikkan 2 over 3. Buat macam ni pun boleh, 2 over 3. Atau kalau korang nak pakai apa tu? Decimal pun boleh. Kalau 2 over 3 akan dapat 0.666 kot. 2 over 3 0.666 je lah. 0.66. 6666. Terpulang nak pakai tu pun boleh. Nak pakai macam ni pun boleh. Okay. So bawah. So markah terakhir. Selalunya kalau kira-kira ni markah dia macam tau. Resistance of the bulb tu dia bagi 1. Lepas tu the total resistance tu dia bagi 1. Sekejap, ya ke? Tak, sekejap. Dia ada 1, 2, 2. 1, 2, 2. Resistance tu mungkin 1. Total resistance tu mungkin 2. Lepas tu yang bawah tu power dissipate tu 2 markah lagi. Okay, so berapa total energy dissipate by the bulb in 2 minutes? Okay, ni kena hati-hati tau. By the bulbs ada S. Mentol-mentol bahasa Melayunya. Berapa jumlah tenaga yang diresapkan oleh mentol-mentol dalam 2 minit? Okay, so tenaga. Apa formula tenaga? Okay, tenaga kalau kita belajar heat, formula dia akan jadi PT. Okay, formula dia jadi PT. Okay, so kita kira berapa energi PT. Kita kira satu dulu. Berapa dia punya PT? Berapa? Saya kira dulu. Satu untuk satu, berapa dia punya PT? Dua, 160. Pasal macam besar sangat. Okay. So P dia 18. Watt adalah 18 joule per second. Tu kena faham. Okay, 18 watt mean 18 joule per second. So kita nak joule. So 2 minute. Lepas tu jangan lupa tukar minit. Minit kat bawah, second kat atas. So boleh potong. Second dengan second, minit dengan minit, tinggal joule. Cuma kalau letak conversion lah, 1 minute is 60 second. So korang akan dapat 18 kali 2 kali 60, 2160 joule. Okay, kalau nak pakai ni boleh. Right, ada cadangan kata tak sama ke kalau pakai V square over RT? Boleh, tak salah. Okay, V square over RT boleh. Dia nak pakai tenaga, so dia pakai V square over RT. Boleh, sama je. Cik rasa kalau pakai V square over RT pun dapat sama. V square over R. 6 kuasa 2 bahagi V square over R. Yalah. R tadi 2/3. Tapi macam susah lah pula. 6 kuasa 2 bahagi 2/3 darab 2 darab 60. Okay, dapat ke sama? Kita try. 6 kuasa 2 bahagi 2/3 darab 2 darab 60. Saya nombor besar. Sekejap, kecil aku satukan. 6 kuasa 2 bagi 2/3 darab 2 darab 60. Jadi 6480. Macam mana 6480? Itu semua mentol. Ni semua mentol. Okay. Ini semua mentol. So semua mentol korang akan dapat 6480 joule. Ni semua mentol tau. Sama juga yang ni tadi. Yang ni tadi tak habis lagi. Ni tak habis lagi. Kenapa cik kata tak habis lagi?
Kalau korang pakai EPT, itu baru satu mentol. Power satu mentol, darab dengan masa satu mentol. Tapi 3 mentol. So bila kita 3 mentol, kena darab 3. Okay, kena darab 3. Untuk 3 mentol, kena darab 3. So korang akan dapat sama. 6, 4, 8, 0. Darab 3 mentol. So korang akan dapat 6, 4, 8, 0 joule. Okay. Boleh tak? Ke berat? Okay lah. Ke berat lagi? Ke dah tepu dah. Cikgu benda ni banyak nombor ni. Cikgu, Ya. Yeah. boleh tak tunjuk jawapan cikgu yang soalan tadi tu? 5 saat je. Jawapan cikgu soalan mana? Soalan mana? Yang tadi. Atas. Cikgu kira. Sekejap. Dah biar. Soalan mana? Soalan mana? Soalan tadi. Pasal reading voltmeter decrease current flow through Okay. Oh ini? Cuma 3 saat je. Boleh. Apa dia? Cikgu kira 5 saat. Okey, dah habis. Yang mana dah biar? Nak tanya mana? Yang mana? Tak nampak. Tu yang warna biru tu cikgu. Jawapan ni, ha? Tak. Belah sana. Oh, belah sana. Okey. Belah kiri. Okay. Sekejap. Itulah, kalau kelas berdepan kan boleh tunjuk kan. Ni nak kena tunjuk kiri kanan. Tak apalah. Okey. Dugaan COVID. Mana? 5, 4. 2. Okey dah. Dia? Okey cikgu. Okey. Dah lebih 5 saat lah cikgu. Lebih 5 saat. Tak apalah. 5 saat. Dia macam ni. Masa kan, tahu tak? Masa is relative. Einstein kata time is relative. Faham tak apa maksud time is relative? Relative macam ni tau. Kalau contoh lah korang belajar macam ni kan. Masa rasa lama, betul tak? Cuba main game. Rasa sekejap je. Macam tu lah. So kalau maksudnya kan cikgu, kalau kita take 5, sebenarnya kita ambil 1 jam. Take 5 kita ambil 1 jam. Tak, maksudnya masa untuk semua orang tak sama. Walaupun kita rasa kita ada satu hari 24 jam, tapi sebenarnya semua orang tak sama. Ada orang 24 jam dia rasa lama. Ada orang 24 jam dia rasa sikit. So time is relative. Relative tu macam nak cakap? Okay, macam kalau korang duduk dalam kereta, kan? Korang duduk dalam kereta, korang tengok dekat luar, korang akan nampak macam dekat luar tu biasa je, tak laju pun. Tapi Cikgu, dia macam ni cikgu. Dia macam kalau kita tengok pandang pokok tu, kita ingat dah sejam tapi tengok kat tangan baru 10 minit macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Dia macam kalau kau tengok kereta bergerak, kau nampak kereta, lajunya kereta ni. Tapi kalau kita duduk dalam kereta, kita tak rasa laju. Ataupun contoh lah, korang buat motor tapi tak pakai topi keledar. Okay, selalunya nak tunggu kat traffic light tu, tak pakai topi keledar, sekejap je traffic light tu. Tapi tiba-tiba hari tu, korang naik motor, tak pakai topi keledar, polis kat sebelah. Nak tunggu traffic light tu jadi daripada merah jadi hijau, rasa lama gila dalam dunia ni. Sebab ada polis kat sebelah. So dia relative lah, relative kepada keadaan korang. Macam main game rasa sekejap, bila belajar rasa lama, macam tu lah. Okay. Time is complicated. Yes, time sebenarnya sangat complicated. Cikgu nak tanya. Yes, boleh Aisyah. Yang V squared T over R tu, kiranya dia dah siap kira untuk 3 bab ke macam mana? Yes. Yang tu kita dah kira untuk 3 bab. Reason dia sebabkan kita parallel kan V sama. Lepas tu korang tengok R yang cikgu ambil. R yang cikgu ambil adalah 2/3. 2/3 tu jumlah rintangan. Okay, faham. 2/3 tu jumlah rintangan. So kita ambil terus untuk 3/3. Tapi kalau cikgu pakai yang ini, ini cikgu ambil 18 watt. 18 watt tu 18 joule per saat, baru 1 mentol. Okay, faham. Sebab tu dia ni baru 1 mentol. So nak 3 mentol dah 3. Okay, terima kasih cikgu. Terpulang korang nak pakai yang mana. Okay, kalau tak nak pakai V square over RT, boleh juga pakai I square over RT pun boleh juga. I square over RT. Tapi kalau pakai I square over R, I square, bukan I square over R, I square RT.
Boleh juga. Okay, tadi current kita kira berapa tadi? 3 ampere. Okay, current dia 3 ampere. Okay, satu bulb dapat 3 ampere. 3 ampere kuasa 2 darab resistant. Okay. Oh, sorry. Kalau kita nak kira tu, kita kena kira the whole current. Kalau untuk semua, the whole current is 9. 9 kuasa 2, total resistance 2/3 darab dengan masa 2 minit kali 60 saat. So ni pun korang akan dapat sama rasanya, 6480. 9 kuasa 2 darab 2/3. Okay, cikgu tekan kalkulator tak pasti betul ke tak ni. Darab 2 darab 60. Dapat sama, 6480. Okay. Cikgu ambil 9 sebab total current. Tak boleh ambil 3. Kalau cikgu ambil 3 ni 3 ampere current untuk satu mentol, bukan semua mentol. Okey, semua mentol macam kita discuss tadi, semua mentol adalah 9. Satu mentol 3. Semua mentol 9. It depend on the current. Okey, so part ni antara part yang paling penting kalau kata paper 2, because kalau kita target series and parallel, this is a kind of question yang korang kena master. Okay, korang kena master. Okay, so next one is essay pilih-pilih. So pilih-pilih kat sini, dia suruh pilih hair dryer. Okay, so macam cikgu dah cakap kelas first hari Sabtu hari tu, benda-benda yang melibatkan producing heat. Hair dryer kan keluarkan heat, nak keringkan rambut. So kalau benda-benda yang producing heat, kita nak pilih apa? Yang hasilkan haba. Kena ambil yang higher resistance. Itu dia punya tips. Setakat ni SPM semua. Okay, semua soalan yang keluar paper 2 bahagian pilih-pilih semua melibatkan heat. Termasuklah SPM tahun lepas. Okay, cikgu cuba tunjuk SPM tahun lepas. Tapi SPM tahun lepas dia tak masuk essay. Sekejap, kat mana Bukan. Soalan sebenar. Paper 2, this one. Okay. So SPM tahun lepas dia masuk juga bahagian ni, soalan tahun lepas dia masuk dekat nombor 7 ke 8 8 saja sekejap. Nombor 8 markah paling banyak ni Okay, ni soalan tahun lepas. SPM tahun lepas. Okay, so dia ada reading of ammeter, reading of voltmeter. Okay. So voltmeter ukur apa? Voltmeter ukur potential difference, ataupun korang boleh tulis juga mengukur voltan. Beza keupayaan, dia terima. Mengukur beza keupayaan, dia terima. Calculate the potential difference. Ataupun korang nak tulis calculate voltage, menghitung voltan, dia terima juga. Okay, so dia suruh kira resistance. Tadi dah ada I dengan R, so kira je VIR. So ini R, V over I. Okay, ini soalan SPM tahun lepas. So V dah diberi, voltmeter dia, bacaan voltmeter 2.8, current dia 0.2. So boleh dapat terus 2.8 bahagi 0.2. Boleh terus dapat. So dapat berapa resistance dia? 2.8 bahagi 0.2, korang dapat 14 ohm. Okay, ni SPM tahun lepas. Okay, kita nak the total energy dissipate by the bulb in 5 minutes. So dia nak berapa energy dalam 5 minit. So boleh guna tadi VI tadi darab dengan T. E VIT. So V dia 2.8 darab current 0.2 darab dengan masa. Perangkap dia sentiasa perangkap masa. SPM dia sentiasa perangkap masa. Paper 1 pun dia perangkap masa. Paper 2 pun dia perangkap masa. Kalau dia bagi minit, jangan tinggalkan minit ni. Kena tukar saat. Darab 60. Okey, darab 60 saat. So kalau cikgu boleh tunjukkan dia punya unit macam ni. 2.8 volt bermaksud 2.8 joule per charge. 0.2 ampere, 0.2 charge dalam 1 saat. Okay, and then berapa lama dia ambil? Dia ambil masa 5 minit. And setiap
60 saat bersamaan 1 minit. So bila kita potong kolom charge hilang. Minit hilang. Saat hilang, yang tinggal joule. Sebab tu kena tukar minit jadi saat. Kalau tak nanti korang punya unit tinggal joule minit, tak boleh. Okey, joule minit tak boleh. Sebab tu kena tukar. Darab 5, darab 60. So kita dapat 168 joule. Itu contoh dia tahun lepas. Cikgu, Ya? formula yang untuk tenaga yang dilesapkan tu tak ada formula yang dihaskan Means kena guna apa yang maklumat yang dia bagi kat situ ke macam mana? Formula yang dilesapkan Okey. Formula yang dilesapkan ni selalunya dia tengok kepada litar. Kalau kata series, okey, series maknanya apa yang sama? Current. I is the same kan? So kalau series selalunya kita akan pakai I square RT. Okey. Ataupun kalau parallel korang pakai ini untuk ni tau. Ini untuk yang lebih dari satu perintang. More than one. Kalau one je tak kisah. Kalau one korang boleh pakai mana-mana formula jawapan sama. Tapi kalau lebih daripada satu kena tengok dulu litar tu yang mana. Kalau series I square R, kalau parallel V sama. So bila parallel selalunya kita akan pakai yang tadilah V square over RT. Okay, V square over RT. So kena tengok. Okay. So kalau yang ni kata cikgu nak pakai V square over RT, boleh je. Sebab kita ada satu je perintang tadi. So kalau cikgu pakai V square over RT, so V dia tadi 2.8 kuasa 2 bahagi dengan R dia tadi kita kira 14. Darab dengan 5 minit, darab dengan 60 saat. Pun dapat jawapan sama. Okay. 2.8 kuasa 2 bahagi 14 darab 5 darab 60. Dapat 168 juga. Okay. Kenapa yang ini sama? Sebab yang ini dia tak kisah. Dia tak kisah tu sebab dia ada satu bab je. So kalau cikgu pakai I square R pun, I square RT pun sama. So I dia 0.2 square darab R 14 ohm darab 5 darab 60 saat. So korang akan dapat 168 juga. So pakai yang atas tadi PVI pun dapat sama juga. So untuk power dissipate kena tengok dulu. Kalau ada satu resistor, is okay. Pakai je mana-mana, jawapan sama. Okay, kalau ada satu resistor, pakai je mana-mana, jawapan sama. Tapi kalau kata more than one, okay, more than one, korang kena guna, kalau series pakai I square R, kalau parallel, V square R. Can we multiply by 300 seconds straight away? Surely boleh. Okay, boleh, tak ada masalah. 5 darab 6, 300 saat, terus buat 300 saat, boleh. Cikgu guna 5 darab 60 tu because I want to show you this one. When you cut 5 minute with 1 minute 60 second. So hilanglah minit, tinggal second. Okay, you can go straight away. Boleh je. Okay, so soalan dia tahun lepas, tak masuk dia essay dia kan. Dia suruh pilih streka. Ni tahun lepas. Still, even dia duduk dekat A pun, dia suka tanya heat. Kalau korang ada pasir tu, cuba buka yang cikgu bagi tu kan. Korang buka soalan-soalan yang essay. Dia pernah keluar kettle, yang pemanas air. Dia pernah keluar streka. Streka ni cikgu rasa dah 2-3 kali. Hair dryer, tadi kita nak buat tadi hair dryer. Yang penting tips dia sama macam tips kelas hari Sabtu. Pilih the highest resistance. Okay, cuba kita tengok yang kat sini. Model R, coil wire, heating element nichrome. Macam agak-agak tahun ni apa pula? Okay, agak-agak tahun ni tak keluar. Cikgu tak rasa tahun ni keluar lagi lah heat. Satu cikgu kata berat series parallel. Cikgu berat kepada power energy series parallel. Tu cikgu rasa lah. Sebab yang ni 2018 pun keluar ni juga, 2019 pun keluar ni juga kan, 2020 ni nak keluar macam ni juga. So tak rasalah dia macam nak straight buat soalan yang sama kan. Tapi kita boleh study lah, boleh tengok lah kalau ni. Okay, kata yang ni, ni coil wire. Coil wire kita ambil coil sebab coil longer, higher resistance. Okay, heating element nichrome. Sebab nichrome is higher resistance compared to
Constant lagi rendah. Okay, straight wire tak boleh. Straight wire resistance dia rendah sebab dia pendek, shorter. Okay, resistance rendah. Constant bandingan tu, so ni salah. Okay, and T pula, coil wire, okay, resistance tinggi. Tapi constant pula. Okay, kalau type tolong ingat. Ada 4 faktor, so type tolong ingat. Pertama adalah nichrome dulu. Second one baru constant. The lowest is copper. So kat sini dapatlah jawapan dia adalah R. So jawab R ni 7 markah ni, 7 markah. Okay, 7 markah apa? Pertama coil wire, longer wire. Longer wire, higher resistance. Lepas tu heating element, nichrome. Why? Higher resistance compared to constant. Rintangan nichrome lagi tinggi dari wire constant. Okay, lepas tu fuse. Fuse kenapa nak ambil fuse 5 ampere instead of 4 ampere? So kalau nak tahu tu kena kira lah. Okay, kena kira. Kira apa? Kita kira current. P equals to VI, kita kira current. Current dia is P over V, which is 1000 divided by 240. So you will get 1000 divided by 240 volt, 4.16 ampere. So streka ni require 4.16 ampere. So kalau kata kita letak fuse 4 ampere, apa jadi? Streka tu require 4.16. Tapi kita letak fuse 4 ampere. Maksudnya bila capai je 4 ampere, what happen to the circuit? Circuit tu akan cut off. So capai 4 ampere je, dia tutup. Dia kira dia switch off the circuit. Okay, tu tugas fuse. So kita ambil yang 5 ampere. Kenapa kita ambil 5 ampere? Lagi tinggi. Supaya dia allow current to flow and ataupun allow the streka to operate. Membenarkan streka tu berfungsi, membolehkan streka tu berfungsi. Sebab streka tu dia perlukan 4.16. So kenapa nak ada fuse? Supaya contohnya bila ada excess current, kilat ke, litar pintas ke, excess current, terlebih je daripada 4.16, kata 5 ampere, dia tutup. So alat tak rosak. Okay, that's the purpose of fuse. So kenapa ambil 5 ampere? Allow 4.16 ampere of current to flow. Membenarkan 4.16 arus mengalir ataupun membenarkan streka berfungsi. Cukup. Okay, membenarkan streka berfungsi. So dah 6 markah. Lepas tu dia akan tanya mana yang paling sesuai? Yang paling sesuai R. Itu soalan tahun lepas, nombor 8. Okay, kalau balik kepada list tadi, macam cikgu tunjuk kat korang. Ni macam ni. Streka. Yang ni hair dryer. Okay. Soalan yang selalu keluar, korang boleh nampak kat situ yang masuk essay. Okay, yang masuk essay, bahagian pilih-pilih, dia selalunya akan tanya ni. V dengan I. Okay, macam tadi pun kita jawab tadi V dengan I. Lepas tu ada series parallel, ada campur sikit series parallel. Okay, 2018 dia duduk dekat nombor 8. 2019 pun duduk kat nombor 8. So cikgu tak rasa 2020 akan duduk dekat nombor 8 juga. So macam terlampau banyak lah dekat sini. So expected dia nombor 8 tahun ni mungkin soalan topik lain. Mungkin soalan form 4. Cikgu rasa soalan form 4. Cikgu punya firasat kata light. Okay, cikgu punya firasat kata light duduk dekat nombor 8. So light kat nombor 8 kena careful sikit lah. Especially macam teleskop, mikroskop. Tu kalau duduk kat nombor 8, kalau tak faham konsep dia, hilang markah. 7 hilang. Okay, pilih-pilih tu 7 boleh hilang. Right. So kalau yang tadi, okay, so macam ni kita buat ringkas sebab cara pemilihan dia kekal sama. Bila require heat, pilih nichrome. So kita ada nichrome kat sini. Konstantin memang kalah. Okay, nichrome. So nichrome pula ada 2. Ni pun nichrome. Konstantin kalah. Tinggal 2 pilihan. Okay. 2 pilihan apa yang kita nampak? 2 pilihan. Okay.
Okay, so pilihan dia wayar tebal. Dekat sini wayar tebal. Heating element R ni wayar dia tebal. Heating element T wayar dia nipis. So nak pilih yang mana? Dua-dua coil. Semua coil. Okay, semua coil. So kita nak pilih yang mana? Yang nipis ke yang tebal? Nipis. Nipis. So dapatlah T sebagai jawapan. Okay, so thinner heating element. Okay, heating element thinner nipis. Kenapa? Rintangan tinggi, produce more heat, menghasilkan lebih banyak haba. Okay, nichrome. Kenapa ambil nichrome? Nichrome mempunyai rintangan yang lebih tinggi dari constant turn, higher resistance compared to constant turn, so can produce more heat, boleh hasilkan lebih banyak haba. Okay, lepas tu kipas pula, maknanya dah 4 markah kat situ. So markah ke-6 dengan markah ke-8, kipas dia 80 watt, tapi jangan tulis 80 watt dulu. Kita tulis kipas higher power dulu. Okay, jangan tulis nombor dulu, tulis higher power. Kenapa higher power? Boleh bagi tahu more air can be blow, okay. Lagi banyak hot air, lagi cepat rambut kering contohnya. Okay, fuse sama juga. Fuse korang kena buat macam tadi, kira dulu berapa banyak current yang diperlukan, okay, and then bagi tahu allow berapa banyak current to flow ataupun to make sure yang alat ni ataupun hair dryer tu, dalam kes ni hair dryer lah, kalau yang lain alat dia lah, bagi tahu alat dia streka ke apa ke, can be operate, boleh berfungsi. So korang kena kira dulu dia punya current. So soalan macam ni memang sentiasa keluar. Ni hair dryer, kalau kita pergi ke bawah lagi, soalan yang pernah tanya juga, di mana ke? Di mana ke? Ni contohnya. Kita tak sempat nak bincang kat sini. Tapi korang boleh nampak ni soalan pada muka surat. Ni soalan nombor 10. Muka surat 211, soalan nombor 10 kat sini. Dia tanya, heating element used to boil water in electric kettle. Okay, so sekali lagi heating element. So yang heating element kena ingat rintangan tinggi. So pilih tu. Okay. Satu negara ni setiap tahun selalunya pilih rintangan rendah, rintangan rendah, rintangan rendah, rintangan rendah. That's why they keep asking the same question. Sebab korang biasa ingat, nak rintangan mesti kena rendah. Depend on application. So please remember, if the application require heat or producing heat, alat yang memerlukan haba ataupun menghasilkan haba, perlu ambil higher resistance. So untuk higher resistance nak pilih mana? Dia tanya the number of turn, bilangan lilitan gegelung. Okay, number of turn dia kena banyak. Lepas tu kenapa banyak? Higher number of turn, longer wire. So longer wire, higher resistance. Kalau bilangan lilitan dia banyak, dia lebih panjang, rintangan lagi tinggi. Okay, kalau nombor 2, density macam mana pula? Ketumpatan. Ketumpatan selalunya berkait dengan ringan. So korang kena ambil yang low density. Okay. Ambil yang rendah. Kenapa rendah? Rendah ni selalunya lebih ringan. Bahan tu lebih ringan. So mudah kita nak bawa kettle tadi. Okay, kadar pengoksidaan bagi unsur pemanas, rate of oxidation, kena low. Kenapa low? Kalau oxidation dia akan cepat berkarat. So kalau low dia lambat berkarat. Okay, lambat karat. Diameter. Okay, diameter wayar nak ambil yang mana? Tadi baru kita. Diameter wayar ambil mana? Nipis. Okay. Nipis, thinner. Okay, bawah tu the type of material used as heating element. Jenis bahan yang digunakan untuk pemanas. Okay, jenis bahan apa kita nak pakai? Copper. Boleh ke pakai copper? Nichrome. Nichrome. Dah, tu je. Higher resistance. So ingat benda-benda yang heat, haba, tolong ingat ambil rintangan tinggi. Tu je. Kalau keluar exam pun selalunya, macam tadi cikgu tunjuk contoh, sampailah SPM tahun lepas. Daripada 2005 tau. 2005 sampai SPM tahun lepas. Ni Streka. Ni Streka ni tahun 2000, ulang lagi ni maknanya. Ni tahun 2000 berapa ni? Dia masuk Streka. Cuma Streka ni dekat essay. Dia ulang tahun lepas, masuk dekat bahagian A. Tu saja. Streka juga, tapi masuk bahagian A. Gambar lebih kurang sama pula tu.
Okay, so suggest and explain how to improve electric iron so it can function effectively and efficiently. So cadangkan untuk tukar iron tu daripada segi unsur pemanas, pemegang streka, komponen elektronik mengawal haba. Yang ni kena kait dengan bab elektronik termistor. And then keselamatan streka elektrik kena ada fuse. Okay, keselamatan kena ada fuse. Unsur pemanas bagi tahulah coil, nichrome, okay, bergegelung, nichrome, lepas tu bagi tahu nipis. Ini 3 dah. Pemegang serika kita buat dari plastik, ringan, tahan haba, benda-benda macam tu. Komponen elektronik, termistor, ni kena belajar elektronik lah. Nanti kita cerita kat elektronik. Okay, termistor, resistant change with temperature. Itu benda-benda yang kita akan discuss nanti bila masuk elektronik. Tapi secara keseluruhannya untuk SPM setakat ni macam itulah soalan yang suka keluar. Okay, kalau kira-kira dia akan suka keluar series parallel macam ni. Okay, macam yang kita cerita. Ni yang kita cerita tadi sebenarnya. Ni soalan ni soalan tadi 2012. Okay, soalan tadi. So benda-benda macam itulah untuk elektrik. So dalam 2 hari, hari Sabtu dengan hari ni, so hopefully korang nampak dia punya style of question, bentuk soalan yang dia suka tanya. So cikgu dah tunjuk and cikgu list kat sini bentuk-bentuk soalan yang dia suka tanya. So korang nampak benda yang dia suka tanya adalah series parallel, Ohm's law, resistant. Tapi sebab dia dah masuk banyak, okay, dia dah masuk banyak, so cikgu punya firasat kalau keluar pun belah sinilah banyak. Okay, belah sini. Fokus kat situ, 2 tu. Mana dah tahu kod-kod lah dia nak buat hat trick kan. 2018 duduk nombor 8, 2019 duduk nombor 8, 2020 duduk nombor 8 juga. Mana dah tahu. Terpulang lah kalau dia nak buat macam tu. Tapi sebab kalau ikut trend korang boleh nampak ni 9, 2009, 2010. 2011 tak ada. Okay, 2011 dia masuk series parallel. 2012, 2013, 2014, 3 tahun berturut. Masuk essay 3 tahun berturut. Bahaya. So mungkin Cikgu. juga, ya? Bahaya tu kalau hat trick. Kalau? Kalau hat trick? Tak tahu. Bahaya tu kalau kena hat trick. Kalau maksudnya dia possible lah nak buat hat trick tu. Boleh je. Tiba-tiba tahun ni 2020 keluar nanti duduk nombor 8 juga. So hat trick lah semua. 3 Gitu. possible. Possible lah possible. Okay, so cikgu stop share dulu. Right, so dapat tak dia punya, cikgu harap korang dapat konsep tu lah daripada hari Sabtu tu dengan hari. Sekejap cikgu, nak tengok spot tu. Spot tadi? Sekejap. Nak screenshot. Boleh. Bukan cikgu dah send dekat tu ke? Waktu korang boleh download Tak ada Sekejap. Tak apa, ambil dulu. Okay. Tak ada kat tempat yang boleh download Sekejap, nanti saya check cikgu. Tapi yang penting yang essay tu, kalau yang essay tu yang masuk yang warna merah tu essay. Lepas tu yang masuk tadi cikgu tunjuk streka lah, hair dryer lah, boiler lah, kettle. Kalau kata soalan trial yang kadang-kadang dia keluar toaster, benda tu semua heat. Korang just perlu ingat ambil resistance tinggi, ambil resistance tinggi, ambil resistance tinggi. Okay, kenapa dia kerap keluar? Sebab kebanyakan student sentiasa ingat nak resistance rendah. Okay, itu saja. Korang kena ambil resistance tinggi, cukup. Tu korang akan dapat jawapan dia yang betul. Just ingat heat higher resistance. Heat higher resistance. Okay, dah? Dah screenshot? Dah. Okay, so check start dulu. Alright, so that's all for today. Selesai lah. Okay, so ada sebarang soalan nak tanya? Cikgu. Tadi saya cakap pasal wire nichrome Konstantin dengan copper kan? Okay. Lepas tu kelas 2 hari lepas ada soalan yang ada wire tungsten. Tungsten. Okay, kalau tungsten dia duduk antara dia kalau masuk tungsten, nichrome dulu. Lepas tu tungsten, Konstantin. So kalau dia antara nichrome dengan dia duduk tungsten lah. antara nichrome dengan Konstantin. Okay. Maksudnya kalau ada nichrome, ada nichrome dengan Konstantin, ambil nichrome. Kalau ada tungsten dengan Konstantin, ambil tungsten.
Oh, okay. Kalau yang takkan ambil copper. Copper tak ambil. Copper bawah. Copper just untuk national grid network je. Copper kalau nak low resistance baru copper. Macam national grid network kita belajar elektromagnet nanti. National grid network kita nak bawa current tu jauh. Maksudnya dia dah memang panjang, so resistance dia dah tinggi. So kita nak cuba lower the resistance. Macam ni kita nak cuba lower the resistance? Kita gunalah yang copper because copper lower resistance. Lepas tu kita guna wire tu tebal, lower resistance. Sebab panjang kita tak boleh elak. Kita bawa panjang. So memang panjang tak boleh elak. So kita boleh manipulate balik resistance dengan guna tebal, dengan guna copper. Dia waktu step je kan yang resistance tinggi. Waktu step 1 dengan step down. Yang dekat transformer tu lah. Transformer tu memang national grid kita pakai lower resistance. Okay, thank you cikgu. Alright, okay jap. Okay, so ni jap. Nichrome, Constantine, copper. Okay, cikgu copy kejap. Ni ada kawan korang tolong. Okay, tu kalau keluar kat screen korang tu. Nichrome dulu, tungsten, Constantine and copper. Okay, so ada soalan apa lagi tadi? Cikgu, when we add T to the formula in power, what does it mean? Oh, okay. So, bila ada T, meaning kita cari energy. Okay, energy. Bukan cari power. So, kalau kita kira energy, baru ada T kat belakang. Okay, maksudnya kalau contoh, power VI. P equals to VI. Tambah T kat belakang, dia jadi energy, bukan power. So, if you want to find energy, darab dengan time. Kalau yang cari power, tak ada time. Power doesn't require time. Energy require time. Okay, cikgu, kenapa litar selari lagi cerah dari siri? Selari lagi cerah dari siri because selari rintangan rendah. Rintangan the whole circuit rendah. So lagi banyak current, dia lagi cerah. Okay, cikgu ulang balik. Parallel, selari. Okay, parallel, lower effective resistance. Rintangan berkesan dia rendah kalau parallel. Jadi lebih banyak current, lagi cerah. Sebab tu kita ambil selari. Okay, ada lagi soalan ke? Oh, tu je 2 soalan. Okay. Thank you pada yang tanya. Okay, ada lagi? Siapa last nak tanya? Ada yang tanya cikgu tak ada ke kelas fizikal bulan Disember. Cikgu tak berani nak buat. Takut ada kluster baru pula nanti. Okay. Kita tengok keadaan semasa lah. Cikgu tak berani nak buat. Ada yang tanya tapi cikgu tak berani nak buat. Okay, so any other things? Tak ada Okay, so kalau tak ada, itulah kelas kita untuk malam ni. So kita jumpa lagi nanti hari Khamis. Esok untuk form 4, hari Khamis kita jumpa balik. Lepas tu kita jumpa hari Sabtu. Okay, so minggu ni Khamis dengan Sabtu kita akan habiskan elektromagnet pula. Lepas tu tinggal lagi 2 bab. Okay, so itu saja untuk malam ni. Good night, selamat malam. Assalamualaikum. Thank you korang. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Okay, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Cikgu. Welcome. Cikgu. Bye-bye. Sama-sama. Thank you cikgu. Cikgu. Yuk. Cikgu, get well soon. Get well soon. Thank you. Terbatuk saya nampak cikgu. Batuk sikit. Aisyah okey? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.